Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video kali ini, saya akan membincangkan ataupun menerangkan kepada awak semua tentang 1.3 masa silam dan ruang dalam sejarah. Untuk 1.3 ini, dia ada dua tajuk sebenarnya. Tajuk yang pertama ialah masa silam, tajuk yang kedua ialah ruang dalam sejarah. Kita tengok yang masa silam tu dulu. Saya besarkan skrin ni supaya awak dapat melihat dengan lebih jelas. Okey, kita tengok yang pertama, masa silam. Dalam mempelajari sejarah, kita sentiasa merujuk kepada masa silam. Masa silam tu apa ya? Masa silam dia merupakan satu rentetan peristiwa yang telah berlaku. Masa silam dikaji berdasarkan urutan masa yang dinamakan sebagai kronologi. Saya ulang sekali lagi, dia ialah urutan masa. Kronologi juga merujuk kepada rentetan peristiwa yang berlaku secara teratur mengikut urutan masa dari awal sampailah ke akhir. Dan dia bergerak mengikut satu garis lurus. Ruang masa ni kita boleh bahagikan kepada beberapa peringkat. Yang pertama, kita namakan sebagai dekad. D-E-K-A-D. Dekad. Bukannya D-E-K-A-T. Kalau D-E-K-A-T, maksud dia hampir. Ini dekad. D-E-K-A-D. Satu dekad ada 10 tahun. Kemudian, yang kedua, kita namakan sebagai abad. Abad. Satu abad ada 100 tahun. Bermaksud, satu abad juga ada 10 dekad. Dan satu lagi kita namakan sebagai alaf. Kita selalu dengar tentang alaf baru, alaf baru. Alaf, satu alaf bermaksud 1000 tahun. Kita boleh kira balik, satu dekad 10 tahun, satu abad 100 tahun dan satu alaf 1000 tahun. Jadi, konsep masa ni juga boleh diukur mengikut zaman. Contohnya, zaman sebelum Masihi. Satu lagi, zaman Masihi. Zaman Masihi bermula dengan kelahiran Nabi Isa. Hari ini, tahun 2021. Bermaksud, kalau Nabi Isa masih hidup hari ini, Nabi Isa berumur 2021 tahun. Itu awak kena pegang faktanya. Biasanya, zaman sebelum Masihi, kita tandakan dengan SM. Contoh, 100 SM. 100 SM bermaksud 100 sebelum Masihi. Dan, kalau tahun Masihi ditandakan dengan M. Contoh, 100 M. Kita ulang balik, 0 hingga 10 ini kita namakan sebagai satu dekad. 0 hingga 100 kita namakan sebagai satu abad. Dan 0 hingga 1000 ini pula kita namakan sebagai satu alaf. Itu awak kena ingat betul-betul perbezaan di antara dekad, abad dan alaf. Habis untuk tajuk yang pertama, kita masuk ke tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua yang warna biru di bawah ni. Oleh kerana ruang dalam sejarah yang sangat luas, ahli-ahli sejarah telah membahagikan ruang-ruang dalam sejarah ni mengikut tema-tema yang tertentu. Contohnya, sejarah tentang politik, sejarah tentang ekonomi, sejarah tentang sosial. Hal ini bagi memudahkan sejarawan melakukan penyelidikan sebelum mereka membuat penulisan dalam sejarah. Dalam konteks sejarah pula, Malaysia ni dia ada banyak peringkat dan di Malaysia juga dibahagikan kepada beberapa era. Peringkat-peringkat ini dinamakan era. Contohnya, era Kesultanan Melayu Melaka. Kita ada lagi era sebelum merdeka. Kita ada lagi era selepas merdeka. Dan kita juga ada lagi era baru. Ini semua dibahagikan mengikut era bagi memudahkan kita belajar sejarah. Saya harap
Video kali ini dapat memberi penerangan yang jelas tentang apa yang ada dalam buku teks awak. Dan kita akan jumpa lagi dalam video-video yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.